Kita mulakan untuk tajuk ceramah kita pada pagi ini. Kalau kita lihat kandungan ceramah, kita akan pergi satu persatu ya. Pada bahagian pertama, kita akan mengenali apakah itu tekanan. So mungkin saudara-saudari telah tahu sebelum ini, dan ini adalah pendekatan dari aspek psikologi kesihatan dan juga psikologi klinikal yang melihat apa itu tekanan. Dan kita pergi pula kepada punca tekanan yang boleh dibahagikan kepada punca luaran dan punca dalaman. Seterusnya isyarat tekanan. Kenapa isyarat tekanan ini penting? Ini kerana kita nampak yang individu yang sedar yang dia sedang mengalami tekanan ini, mereka akan lebih peka dari segi memberi maklum balas yang betul ya kepada reaksi-reaksi fizikal dan juga reaksi psikologi semasa tekanan. Seterusnya kita lihat kepada bagaimana perkaitan di antara tekanan dan kanser, dan akhir sekali kita lihat kepada bagaimana cara kita nak kuasai tekanan tersebut. Okay. Sekarang kita lihat pada pengertian ya, aspek pengertian. Ya Allah. Kejap. Okay. Sekarang kita pergi kepada aspek pengertian tekanan, di mana kalau kita lihat ya, istilah tekanan itu secara fizikalnya dia macam kita mengenakan tekanan kepada sesuatu permukaan. Tapi hakikatnya dari aspek psikologi, tekanan itu adalah satu tindak balas fizikal dan juga tindak balas psikologi yang terhasil apabila kita berdepan dengan punca tekanan. Jadi punca tekanan itu mungkin berlaku daripada peristiwa yang kita alami dalam hidup ataupun suatu situasi yang memang memberikan tekanan, memberikan faktor push ataupun pressure kepada kita ya. Jadi apabila badan kita berdepan ataupun diri kita berdepan dengan tekanan tadi, dia dalam diri kita ni ada kita panggil ketahanan kita untuk melawan tekanan tadi. Tapi sekiranya sumber kita untuk mengatasi tekanan itu sudah kehabisan ataupun tidak mencukupi untuk melawan ancaman tekanan tadi, jadi badan kita akan menerima impak daripada tekanan itu lagi tinggi ataupun lagi besar ya. Dan seterusnya, apabila kita bercakap tentang tekanan juga, ia merujuk kepada bagaimana cara badan kita cuba menyesuaikan diri dengan punca tekanan tadi. Jadi Allah telah memberikan sistem semula jadi dalam diri kita, kita dianugerahkan dengan bagaimana tindak balas badan itu beradaptasi dengan punca tekanan ya. Jadi ini adalah kita panggil sumber yang beradaptasi tadi akan merujuk kepada proses melawan tekanan tersebut. Jadi kita akan melihat dalam proses melawan tekanan itu apa terjadi kepada badan kita. Okey, kita akan pergi lebih lanjut lagi nanti. Berikan kepada dua. So untuk lebih mudah kita faham kat sini, saya letakkan dalaman itu adalah punca tekanan yang berpunca dari dalam diri kita, dan luaran adalah punca-punca eksternal. Okey, kalau kita lihat, next slide please. Kalau kita lihat slide seterusnya, yang punca luaran yang di luar bulatan tadi adalah terdiri daripada faktor persekitaran kita dan faktor luaran. Sebagai contohnya, faktor persekitaran fizikal seperti haba, rasa panas ya, ruang
bunyi bising, okay? Dan kita juga berpunca daripada interaksi sosial kita. Maknanya apabila kita berinteraksi dengan orang lain, sudah pasti akan timbul konflik, persaingan, okay? Masalah dalam jaringan sosial, itu juga menimbulkan tekanan. Seterusnya, faktor seperti organisasi juga dikira sebagai faktor luaran, di mana kita harus berdepan dengan polisi. Sebagai contohnya, kita harus ikut peraturan yang ditetapkan oleh sesebuah organisasi seperti hospital, yang mungkin berbeza daripada hospital A dengan hospital B. Okay? Dan juga dalam contoh lain seperti dalam proses kita menerima rawatan, ya, di mana harus melalui birokrasi ataupun peraturan yang mungkin berubah dari semasa ke semasa, juga bertindak sebagai punca tekanan luaran. Seterusnya, fungsi kita untuk menjalankan tugas kita, ya, akan kadang-kadang menimbulkan kekeliruan dari segi peranan. Okay? Peranan kita di rumah, peranan kita di tempat kerja, peranan kita sebagai seorang pesakit. Ya? Jadi kadang-kadang timbulnya kekeliruan kesan daripada konflik dari segi peranan tadi. Ya? Okay? Kadang-kadang kita nak jadi seorang ibu yang baik, ya, pada masa yang sama harus juga membagi masa kepada tugas kita sebagai seorang pekerja. Okay. Dan faktor luaran dari segi punca tekanan juga mungkin disebabkan oleh tarikh tamat ataupun deadline yang terpaksa kita kejar kadang-kadang, ya. Ini juga menimbul pressure kepada kita, dan juga benda-benda kecil yang kita kategorikan sebagai kesukaran harian, seperti isu trafik, isu teknikal, okay? Masalah nak akses internet dalam musim-musim macam ni, ya, itu juga dikirakan sebagai faktor luar tekanan. Dan selain daripada itu, berpunca daripada pengurusan, di mana kelemahan dari segi pengurusan masa dan pengurusan diri kita sendiri yang menimbulkan tekanan. Okey, apa yang lebih penting yang saya ingin tarik perhatian saudari semua adalah faktor dalaman, di mana ini lebih berkait rapat dengan faktor psikologi, okey, dalam diri kita. Okey, di sini saya ingin highlight ataupun tekankan ada beberapa punca dalaman seperti kenyataan kendiri yang negatif ataupun kita panggil negative self statement. Okey. Ada orang yang mengatakan bahawa self-statement ataupun kenyataan kendiri kita adalah sebagai doa kepada diri kita. Okay? Kalaulah kita berpegang kepada kenyataan kendiri yang negatif, sudah tentu dia akan mendedahkan kita kepada tekanan. Okay? Sebagai contohnya, alah, hai, tak gunalah buat, okay? Tak payahlah, aku tak mampu, aku tak boleh. Itu adalah kenyataan kendiri yang negatif. Seterusnya, corak personaliti kita ataupun kepribadian kita yang kadang-kadang dia mendedahkan kita kepada tekanan. Okay? Sebagai contohnya, seseorang yang mempunyai personality type A, ya, di mana suka meletakkan diri dia dalam keadaan yang terkupuh kapah ataupun tergesa-gesa, ya. Okey, suka makan dengan cepat, buat banyak kerja pada satu masa, okey, suka terkejar-kejar, okey. Ini adalah corak personality, okey. Dan seterusnya adalah gaya hidup kita yang mungkin kita kategorikan sebagai tidak sihat. Ya? Sebagai contohnya pergantungan kepada bahan. Okey, tidak semestinya dadah yang saya maksudkan di sini. Ya? Mungkin pergantungan kepada kafein, ataupun bahan kopi tadi, bahan ketagih dalam kopi tadi. Okey, pergantungan kepada ubat tidur. Okay, pergantungan kepada pil penahan sakit, ya, ataupun painkiller. Ini adalah gaya hidup yang tidak sihat yang menyebabkan kita tertekan. Jadi sekiranya kita tidak boleh akses kepada bahan-bahan tersebut, dia akan menyebabkan kita rasa keluh kesah dan juga tidak bahagia. Itu yang menjadi punca tekanan. Okey, ada juga tabiat kita, gaya hidup juga kita boleh katakan sebagai tabiat, ya, yang suka tangguh tugas.
Okay, procrastination ya. Okay, tak apa, boleh buat kemudian, boleh buat nanti. Okay, sampai satu saat kerja kita dah tertimbun. Okay, kita tak mampu untuk handle dia lagi, itu yang menjadikan tekanan. Seterusnya tabiat tidur. Tabiat tidur juga memainkan peranan penting dalam mempengaruhi keadaan mood kita pada siang hari dan juga keadaan tekanan. Kajian yang terbaru yang saya terbitkan pada bulan lepas adalah berkaitan dengan gangguan ritma sirkadian di mana keadaan dalam badan kita yang mengawal faktor tidur dan jaga kita Jadi sekiranya benda itu terganggu ataupun tidur tak cukup dengan kata lain, dia akan menyebabkan pemprosesan maklumat kita akan lebih lambat dan juga dia akan mengganggu mood di mana suasana rasa kita itu akan lebih bergelora, akan lebih tidak tenang. Dan juga kita akan cepat marahlah apabila mood kita terganggu. Selain daripada itu adalah tingkah laku maladaptif ataupun tingkah laku yang tidak adaptif yang sering kita amalkan. Sebagai contohnya penafian, menggunakan strategi untuk menafikan keadaan sebenar. Sebagai contohnya, tak apa, aku boleh. Aku tak kisah, tapi sebenarnya aku kisah. Contohnya. Supresi, di mana kita cuba tekankan benda yang menimbulkan tekanan tadi, kita tekan, kita buat tak tahu, tapi sebenarnya kita tidak menyelesaikan benda itu. Ada juga di antara kita yang mengambil langkah yang tidak sihat, sebagai contohnya proyeksi, di mana kita terdedah kepada tekanan, dan dengan itu ataupun punca tekanan, so dengan itu kita meluahkan ataupun membuat proyeksi tekanan kita kepada benda lain, seperti memarahi orang yang lebih kurang superior daripada kita. Sebagai contohnya, marahkan anak kita, marahkan staf kita, itu adalah kita panggil sebagai proyeksi. Dan satu lagi yang terakhir dalam faktor dalaman yang menimbulkan tekanan adalah kita panggil sebagai perangkap minda ataupun mind trap, iaitu merujuk kepada corak fikiran kita. Bagaimana kita berfikir itu akan menentukan semudah mana kita terdedah kepada tekanan. Kadang-kadang ada tabiat kita yang suka besar-besarkan cerita ataupun kita panggil sebagai exaggeration sebenarnya benda tu tak besar mana pun ceritanya. Boleh je kita handle. Tapi kita drama lebih. Kita besar-besarkan cerita ataupun kita kaitkan benda tu dengan malapetaka, sebagai contohnya nasib malam. Itu adalah di antara perangkap minda. Dan kadang-kadang kita menjadi rigid dalam cara kita berfikir Kita tidak fleksibel, kita tidak mudah anjal dalam membuat keputusan ataupun dalam menyelesaikan masalah Dan juga kadang-kadang ekspektasi kita itu tidak realistik. Apabila ekspektasi kita tidak realistik, dia akan menyebabkan kita berdepan dengan kekecewaan. Dan kekecewaan itu membawa kepada tekanan. Boleh saya tengok slide seterusnya, Puan Aida? Di sini saya ingin tunjukkan bagaimana apa yang kita maksudkan dengan tekanan yang optimal. Adalah sesuatu yang tidak benar ataupun tidak realistik untuk kita mengatakan bahawa saya tak nak ada tekanan langsung dalam hidup. Dan itu adalah bukan ciri-ciri manusia sejati. Seorang manusia itu sudah tentu berdepan dengan tekanan. Tapi apa yang lebih penting ini di sini adalah sekiranya kita mampu untuk mengekalkan tahap tekanan itu pada tahap optimal. Cuba kita tengok graf di sini. Apa berlaku sekiranya kita kurang tekanan ataupun tekanan tidak cukup hebat dalam hidup kita, dia akan menyebabkan kita kurang terlibat. Keterlibatan kita dengan aktiviti, dengan pergerakan sosial apa semua adalah tidak cukup aktif.
Seterusnya kita akan lebih mudah berdepan dengan kekecewaan dan juga tidak bermotivasi, ya. Semua ini berlaku kesan daripada kurang stres, ya, di bawah ni. Okey, di bawah kiri itu maknanya stres kita tidak cukup. Maknanya dalam hidup kita ni kalau stres tak cukup akan berlaku benda-benda sebegitu. Dan pada sebelah kanan pula kalau kita lihat, ya, kita panggil sebagai distress, di mana tekanan itu terlalu kuat, terlalu hebat dan tidak mampu untuk kita berdepan dengan dia. Okay? Jadi di sini apa yang akan berlaku sekiranya seorang individu itu mempunyai tahap tekanan yang terlalu tinggi. Okay. Kalau kita lihat kepada paksi Y tadi ialah tahap pencapaian dan juga kesihatan kita, ya. Dan paksi X itu tahap tekanan. Jadi kalau sekiranya tahap tekanan itu terlampau, apa yang berlaku di situ, kita akan mengalami kelesuan, buntu dalam buat keputusan, resah ataupun anxiety, ya, dan juga mudah terdedah kepada sakit kesan daripada tekanan yang melampau. Kita juga kerap berdepan dengan keadaan burnout, di mana kita hilang arah, tak tahu dah macam mana nak fikir. Okay? Dan apa yang ingin saya galakkan di sini adalah bahagian berwarna orange di tengah itu, ya, di mana ini adalah implikasi positif yang akan berlaku sekiranya seseorang itu mampu untuk mengekalkan tekanan pada tahap optimal. Dia ataupun orang tersebut akan lebih peka, menjadi lebih kreatif, okay? Tenaga akan lebih bersemangat ataupun energetik dan juga lebih bermotivasi. Okay? Okay, boleh kita tengok slide seterusnya. Okay? Ini adalah slide yang saya ingin kongsikan daripada buku, ya, penulisan Feet berkaitan dengan bagaimana seseorang itu apa terjadi dengan keadaan fizikal ataupun tubuh badan seseorang sekiranya berdepan dengan tekanan. Okay. Feet memetik daripada satu model yang dikemukakan oleh Selye, nama orangnya, yang dinamakan sebagai model General Adaptation Syndrome ataupun sindrom adaptasi umum. Okay? So kalau kita lihat di sini, garisan yang mendatar itu adalah menunjukkan keadaan tubuh badan kita. Okay? So sekiranya kita mampu untuk kekalkan keadaan dalam keadaan fizikal kita dalam keadaan stabil, makanya kita punya keadaan homeostasis body kita itu akan maintain secara stabil, ya. Dan apa yang berlaku sekiranya kita berdepan dengan tekanan? Okay? Kalau saudari melihat pada sebelah kiri, ya, graf tersebut, ya, di mana stresor bermakna punca tekanan yang melanda kita, ya. So apabila badan kita mendapat tahu ataupun menerima ancaman daripada punca tekanan tadi, dia akan mengalami satu tahap yang kita namakan sebagai alarm, okay? Ataupun renjatan dalam bahasa Melayu, ya. Di peringkat alarm ataupun renjatan ini, badan kita akan berada dalam situasi kita panggil flight or fight, okay? Iaitu keadaan cemas, okay? Sama ada kita akan lawan punca tekanan tadi, okay? Ataupun kita kalau tak boleh lawan, luar kemampuan kita, kita akan lari, okay? Jadi keadaan di sini sebenarnya dia akan memberi isyarat kepada badan kita, kepada sistem saraf kita untuk berdepan dengan ancaman tekanan. So sekiranya ancaman tekanan itu berterusan, badan kita akan masuk kepada fasa ataupun stage yang kita namakan sebagai resisten ataupun rintangan dalam bahasa Melayu, ya. Okey. Di bahagian rintangan ini adalah stage ataupun fasa di mana badan kita cuba untuk beradaptasi ataupun menyesuaikan diri dengan keadaan
tekanan tadi. Okey, kita akan cuba untuk berdepan, kita akan cuba untuk menyelesaikan masalah pada masa ini. Dan biasanya kita akan mampu untuk menyelesaikan ataupun berdepan dengan punca tekanan tadi yang akan menyebabkan faktor tekanan tadi mendorong badan kita kembali kepada keadaan asal, di mana homeostasis badan balik kepada baseline. Tapi apa yang berlaku sekiranya tekanan tetap terjadi secara berterusan dan berpanjangan, dia akan menyebabkan badan kita masuk ke dalam fasa exhaustion ataupun kelesuan. Dalam fasa ini, dia seolah menggambarkan bahawa badan kita telah terlalu lesu dan sumber untuk berdepan dengan tekanan sudah habis ataupun sudah ketandusan pada masa ini. Apa yang akan berlaku pada masa ini? Okey, badan kita akan mudah menerima penyakit, dan juga terdedah kepada penyakit-penyakit mental seperti depresi, seperti anxiety, ya, dan juga menimbulkan sakit-sakit fizikal yang lain. Ya. Itu adalah bagaimana badan kita beradaptasi dengan punca tekanan. Okay, Puan Aida, can I go to the next slide? Okay, saya namakan bahagian ini ataupun section ini sebagai bisikan tekanan. Ya. Nampak macam tajuk drama pula kat sini. Ya. Okay. Jadi kenapa saya panggil ini sebagai bisikan tekanan? Ini adalah merujuk kepada adakah kita cukup peka ataupun adakah kita cukup sensitif kepada isyarat-isyarat tekanan yang badan kita cuba berbisik kepada kita yang menunjukkan bahawa saya tertekan, saya sudah tidak larat lagi. Ya. Jadi seperti yang saya nyatakan di awal pembentangan tadi, saya mengatakan bahawa individu yang peka kepada isyarat-isyarat tekanan akan lebih cepat mengambil tindakan untuk melawan tekanan. Okey, mari kita lihat apabila badan kita berdepan dengan tekanan ini, apakah isyarat tekanan ataupun signal yang ditunjukkan oleh badan kita. Okay, kita pergi satu persatu. Yang pertama, apakah isyarat-isyarat ataupun tanda-tanda fizikal dan fisiologi badan kita cuba bagi tahu kita yang dia berada dalam keadaan tekanan. Okay? Mungkin akan menimbulkan keadaan tension headache yang menyebabkan sakit kepala, sakit pada otot di bahagian belakang leher dan juga bahu. Okay? Dan apabila kita tengok pada bahagian dada pula, kita akan bernafas secara singkat, dada akan berdebar-debar, jantung akan berdegup dengan lebih kencang dan kita akan bernafas dengan tercungap-cungap. Seterusnya pada bahagian perut kita ataupun bahagian abdomen, kita akan mengalami kekejangan pada otot perut. Okay? Dan mungkin menimbulkan sembelit ataupun perubahan pada berat badan. Dan kita juga perhatikan pada bahagian tangan kita, apabila kita berdepan dengan tekanan, dia akan lebih kerap berpeluh, dan rasa kebas-kebas ataupun lenguh pada bahagian sendi di pergelangan tangan dan juga rasa kebas-kebas ataupun mencucuk pada bahagian tapak tangan juga. Ada juga kes yang menunjukkan bahawa tangan mereka menggigil apabila berada dalam keadaan tekanan. Secara fizikal juga, individu akan mengalami gangguan tidur dan juga keadaan kelesuan yang berpanjangan. Okay. Seterusnya, yang kerap terjadi juga akan menyebabkan hilang imbangan badan dan otot-otot kaki akan menjadi lemah. Okay. Seterusnya, Puan Aida. Okay.
Kita lihat pula dari segi pemikiran, maknanya apa yang berlaku kepada proses pemikiran kita sekiranya kita berada dalam keadaan tekanan, ya. Dan kita perlu peka, ya, kepada isyarat-isyarat pemikiran ini. Di antaranya adalah kita akan lebih kerap lupa, sukar untuk beri tumpuan, suka nak proses maklumat, okay? Suka nak buat keputusan, nak pakai baju biru ke nak pakai baju merah hari ni, nak makan nasi belauk ke nasi lemak ke apa kan. Okay, so maknanya susah untuk nak buat keputusan, ya. Jadi kita buntu kadang-kadang, keliru, dan juga kita ada preoccupied idea. Maknanya fikiran kita asyik didiami oleh satu pemikiran sahaja. Dan tidak boleh untuk kita buang pemikiran itu daripada otak kita. Seterusnya, kita pergi kepada tanda-tanda tekanan. Next slide, please. Okay. Tanda emosi ataupun tanda perasaan, ya. Apa yang terjadi dengan komponen perasaan kita, mungkin kita akan lebih kerap marah ataupun kita panggil sebagai meradang, ya. Kita senang untuk outburst, ya. Senang untuk naik angin, ya. Kita akan rasa bimbang yang berpanjangan, keadaan panik yang berterusan, okay? Tiba-tiba rasa berdebar, rasa macam hilang arah. Okay? Tanda emosi juga boleh muncul dalam bentuk rasa murung, rasa kekosongan dan juga rasa sunyi. Okay? Dan kerap juga alami putus asa, rasa bersalah dan juga tidak seronok. Okay? Seterusnya kita pergi kepada aspek lain, okay, di mana berbalik kepada isyarat-isyarat ataupun tanda tekanan tadi, dia tidak semestinya benda yang saya senaraikan tadi timbul ke dalam diri kita semua pada satu masa, ya. So mungkin dia berbentuk selektif ataupun ada orang itu mengalami tanda-tanda ini dan tak ada yang tanda-tanda itu. Okay? Tapi itu adalah di antara senarai-senarai yang biasa dikemukakan ataupun dilaporkan oleh pesakit, ya. Seterusnya kita lihat dari segi bagaimana hubung kait tekanan dengan penyakit, okay? Dan secara khususnya penyakit kanser. Kita lihat, ya, yang paling banyak perkara yang ditulis berkaitan dan juga dibuat kajian berkaitan dengan tekanan dan gangguan dan kanser ini adalah ia melibatkan gangguan sistem imun. Tiada kajian, ya, sebelum ini yang mengatakan tekanan itu memberi kesan langsung kepada kanser. Okey, tetapi banyak kajian yang mengatakan bahawa tekanan itu adalah faktor yang akan menambah teruk, okay, kanser yang sedia ada dalam kalangan pesakit. Maknanya dia akan mempercepatkan proses rebakan kanser sebagai contohnya, dia akan juga memberi kesan buruk yang lebih cepat, ya. Dan jadi apabila kita berada dalam keadaan tertekan, okay, ada sesetengah hormon yang dirembeskan semasa tekanan. Sebagai contohnya, hormon katekolamine dan juga kortikosteroid dalam tekanan itu mampu untuk menjejaskan fungsi badan kita untuk melawan penyakit. Ataupun dengan kata lain, dia menjejaskan sistem imun kita. Okay. Peningkatan hormon di atas ini dikaitkan dengan penurunan aktiviti sel T dan sel B dalam melawan antigen iaitu punca penyakit, seterusnya melemahkan aktiviti limfosit untuk melawan penyakit ataupun ketahanan badan kita untuk melawan penyakit. Dan pertahanan ini penting dalam mengawal pertumbuhan dan juga perkembangan sel kanser. Okay. Peningkatan tahap tekanan juga menurunkan penghasilan setengah enzim yang boleh menyingkirkan ejen kimia dan ejen fizikal yang membahayakan serta menurunkan keupayaan badan untuk membaiki DNA yang rosak. Okay.
Slide seterusnya. Okey. Kalau kita lihat di atas tadi, dia seperti yang saya nyatakan, tekanan tadi tidak memberi kesan langsung kepada kanser. Walau bagaimanapun, tekanan itu akan menambah teruk keadaan kanser yang kita alami. Okey. Dan selain daripada itu, pesakit-pesakit kanser juga terdedah kepada penyakit-penyakit lain, di mana tekanan ini telah mengundang beberapa penyakit lain seperti penyakit berkaitan dengan sistem jantung kita, okey, penyakit yang berkaitan sistem imun, asma, okey, kecelaruan penghadaman, okey, sakit kepala jenis migraine dan juga tension headache, okey, dan juga kemurungan ataupun depresi. Seterusnya, kita lihat di sini pada bahagian seterusnya adalah kesan psikososial kanser. Slide seterusnya, Puan. Okey, cuba kita lihat dari segi kesan psikososial sakit kanser ini. Okey, psikososial itu adalah gabungan aspek psikologi dan aspek sosial seorang pesakit. Setelah didiagnos sebagai mempunyai kanser, seseorang individu itu berdepan dengan beberapa episod ancaman dan kesukaran hidup. Dan dia menghasilkan tekanan yang unik bagi bukan hanya pesakit dan juga keluarga pesakit juga. Okey. Dan setelah didiagnos juga dia melibatkan perubahan gaya hidup dan juga rutin harian seseorang individu yang juga memberi kesan kepada ahli keluarga lain. Serta ia juga menghadkan aktiviti ataupun pergaulan sosial seseorang individu. Okay? Kesan daripada penyakit yang dialami. Dalam sesetengah kes, pesakit yang mempunyai kerisauan dan kegerunan serta ketakutan terhadap penyakit dan juga prosedur rawatan berkaitan dengan kanser ini akan menyebabkan pesakit tersebut menjadi lumpuh secara psikologi. Okay? Bukan hanya secara fizikal, ya, secara psikologi juga. Apabila secara psikologi seseorang itu menjadi lumpuh, dia akan rasa putus asa, tak semangat. Okay? Tekanan yang tinggi serta keupayaan daya tindak ataupun berdaya tindak tadi yang lemah turut melemahkan sistem imun kita untuk melawan penyakit yang kemudiannya mengakibatkan perebakan kanser menjadi lebih teruk ataupun semakin pantas. Okey. Seterusnya, Puan Aida. Okey. Pesakit kanser kerap melaporkan tanda-tanda anxiety dan juga kemurungan ataupun depresi, di mana banyak kes yang melaporkan hubung kait ini. Okay. Setelah didiagnos, pesakit juga menunjukkan tanda-tanda kerisauan, anxiety yang melampau dan juga kemurungan. Penyesuaian pesakit kanser ataupun keupayaan seseorang itu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sakit kanser yang dialami ditentukan oleh gabungan faktor penyakit yang mereka alami dan keadaan psikososial pesakit tersebut. Cabaran dan kesukaran akan bertambah sekiranya prosedur rawatan mengakibatkan kehilangan anggota badan, kecacatan pada penampilan, perubahan kepada keupayaan fizikal, atau kemerosotan pada fungsi seksual, seperti pembedahan membuang payudara. Ya. Status penyakit kanser juga mampu mengubah corak hubungan. Sebagai contohnya, hubungan persahabatan kita, kekeluargaan kita, dan juga hubungan di tempat kerja. Okay. Seterusnya. Dan di sini saya memetik daripada crisis theory yang menunjukkan bahawa penentu daya tindak pesakit. Okay? Jadi ini untuk menjawab soalan kenapa ada orang tu mampu untuk coping
ataupun berdaya tindak dengan sakit yang mereka alami dengan baik. Dan ada juga orang yang tidak berapa baik dari segi berdaya tindak dengan penyakit yang mereka alami. Dan di sini ingin saya nyatakan terdapat beberapa, iaitu 3 faktor penting yang mempengaruhi keupayaan berdaya tindak. Yang pertama ialah faktor berkaitan penyakit, kedua ialah faktor berkaitan dengan latar belakang dan juga peribadi seseorang, dan seterusnya faktor persekitaran fizikal dan sosial. Next slide please. Okay. Kita lihat kepada faktor berkaitan dengan penyakit. Ya. Lebih besar individu itu mempersepsikan ancaman penyakit, iaitu ketidakupayaan yang mereka alami, kecacatan penampilan yang mereka akan hadapi, sakit yang datang bersama penyakit tadi, ancaman nyawa yang datang bersama penyakit tadi akan lebih menyukarkan individu berdaya tindak. Ingin saya tekankan di sini ialah tanggapan seseorang pesakit itu. Lebih besar anda mempersepsikan ancaman, maka lebih lemahlah daya untuk berdaya tindak. Sebagai contohnya, masalah kesihatan yang memerlukan individu memasang stoma pada sistem pembuangan air besar mereka. Okay? Ia dianggap sebagai satu benda yang menyukarkan. Okay, satu benda yang mungkin dianggap sebagai memalukan oleh setengah individu. Okay? Kaedah rawatan yang menyukarkan ataupun menimbulkan kesan sampingan yang major juga dikira sebagai faktor berkaitan penyakit yang banyak mempengaruhi daya tindak individu. Seterusnya, prognosis penyakit yang kurang baik juga akan menyebabkan individu beradaptasi dengan penyakit kurang baik juga. Seterusnya, faktor latar belakang dan juga peribadi individu ia merujuk kepada kekuatan tingkah laku dan juga faktor psikologi yang individu miliki. Kepribadian yang utuh berlawanan dengan individu yang mempunyai kepribadian yang rapuh. Ini akan menentukan ketahanan individu untuk melawan penyakit. Ya. Bagaimana individu mengekalkan kualiti hidup, estimkan diri, dan juga kemampuan mereka untuk menangkis sifat putus asa. Juga adalah faktor peribadi yang mempengaruhi daya tindak. Termasuk juga kematangan emosi dan juga tahap tegas diri seseorang. Okay, selain daripada itu, kepercayaan dan juga pemahaman tentang penyakit dan rawatan yang diterima juga turut memainkan peranan penting dalam mempengaruhi daya tindak individu yang mempunyai penyakit kanser. Seterusnya. Selain daripada itu, faktor persekitaran dan juga faktor sosial juga memainkan peranan. Termasuklah persekitaran hospital, susun atur bilik, bilik rawatan, penggunaan cat, tata rias. Ini semua akan mempengaruhi status emosi dan juga mood pesakit. Susun atur dan juga pemasangan peralatan dalam rumah akan juga mendorong atau menghindar keupayaan seseorang pesakit itu bergerak dan melaksanakan tugas dalam rumah. Okay. So selain faktor fizikal, faktor sosial juga memainkan peranan penting di mana sistem sokongan sosial, sokongan keluarga, sahabat, kumpulan sokongan ataupun support group dan juga pasukan yang merawat dalam mempengaruhi daya tindak seseorang pesakit. Seterusnya, Puan Aida, okey. Dan kita beralih kepada bahagian terakhir, okey. Nampak macam masa dah mencemburui kita, so saya akan sentuh sedikit berkaitan dengan bagaimana cara kita nak menguasai tekanan dalam penjagaan kanser, dan mungkin kita boleh bincang lanjut dalam sesi perbincangan sekejap lagi. Yang pertama, tingkatkan ketahanan diri. Okey, kita harus untuk tingkatkan sistem imun psikologi kita. Okey, ketahanan diri ini dalam Inggeris kita panggil resiliency. Maknanya setakat mana saudara-saudari boleh melantun balik sekiranya jatuh. Ya. Yang pertama, bagaimana kita nak tingkatkan ketahanan diri kita? Kita harus sedar dan sentiasa terkawal
Okey, dari segi tekanan kita. Yang pertama di sebelah kiri itu ya. Maknanya sekiranya kita berdepan dengan tekanan, kita tahu bahawa kita tengah berdepan dengan tekanan. Kita sensitif kepada isyarat-isyarat yang diri kita tengah beritahu kepada kita yang kita bincangkan tadi, dan kita tahu bahawa kita adalah entiti yang mengawal ataupun in charge tekanan tadi. Okey. Seterusnya, ketahanan diri juga boleh ditingkatkan melalui cara menilai semula cara kita berfikir. Okay? Kita lebih tumpukan kepada cara berfikir ataupun buah fikiran yang berbentuk membantu diri kita, bukan mensabotaj diri kita. Okay? Sebagai contohnya, cara berfikir yang lebih bermotivasi, yang penuh harapan, penuh optimistik. Ya. Seterusnya, seperti yang saya nyatakan tadi, kalaulah punca tekanan kita adalah berpunca daripada faktor dalaman yang kita kirakan sebagai kenyataan kendiri yang negatif, kita cuba muhasabah diri, tengok balik apa sebenarnya kenyataan kendiri yang boleh meneutralisasi apa yang negatif tadi. Sebagai contohnya, kalau kita asyik kata pada diri kita, alah, susah, tak boleh. Okay? Kita gantikan kenyataan tersebut dengan, apa salahnya cuba? Okay? Mainlah kita cuba, or something like that. Ya? Seterusnya, tingkatkan penguasaan kendiri ataupun self-mastery. Sebagai contohnya, kita tak tahu bagaimana cara menjaga diri kita dalam menjalani rawatan kanser. Ya? So, kita belajar daripada orang yang lebih tahu. Belajar daripada doktor yang merawat kita. Daripada nurse kita. Cuba buat secara bertubi-tubi. Okey, ini akan meningkatkan kemahiran kita. Seterusnya, dia akan meningkatkan penguasaan kendiri. Okey, dan poin yang terakhir di dalam tingkatkan ketahanan diri adalah kita tingkatkan kemahiran penyelesaian masalah. Okey, cuba cara alternatif. Cuba cara B. Kalau tak boleh cara B, cuba cara C. So, tengok balik. Kalau tak boleh juga, apa sebenarnya salahnya di mana? Kita mulakan balik. Okey, untuk menyelesaikan masalah. Okey. Dan kita pergi kepada slide terakhir, iaitu pemulihan fizikal dan psikologi. Okay? So kalau kita lihat di sini ada beberapa tips untuk pemulihan fizikal dan psikologi. Yang pertama, psychological detachment ataupun pengasingan psikologi. Maksud saya di sini pengasingan secara psikologi ialah kita harus mencari mana masa yang sesuai untuk me time. Apabila me time itu berlaku kepada diri kita, kita harus detach dari kerja kita, dari tanggungjawab kita, dan tumpu sepenuhnya perhatian kepada diri kita. Okey, kita asingkan diri kita daripada hingar-bingar yang boleh menyebabkan tekanan yang berlaku pada diri kita. Ya. Seterusnya, kita cuba untuk imbangkan hidup dan juga kerja. Okay? Mendapat rehat yang cukup, okay? Mendapat cuti yang sesuai, menggunakan kemudahan yang ada di pejabat sebagai contohnya, ataupun di rumah. Ya. Kalau dibenarkan untuk pilih waktu datang ke pejabat, ataupun kita boleh buat secara fleksibel, so kita guna peluang itu. Seterusnya, rehat dan relax juga menjadi salah satu cara untuk pemulihan fizikal dan psikologi. Cari masa yang sesuai untuk rehat dan juga relax. Tak semestinya tidur. Ya. Relax maknanya kita spend time untuk melonggarkan otot-otot sendi kita dan juga kita untuk cari masa untuk menenangkan jiwa kita untuk relax. Ya. Seterusnya, kekalkan corak tidur dan juga ritma circadian. Seperti yang saya jelaskan sebelum ini, tidur itu banyak mempengaruhi mood kita pada siang hari. Jadi, kekalkan waktu masuk tidur dan waktu jaga, dan pastikan waktu tidur yang cukup akan banyak membantu kita untuk mengurang tekanan. Seterusnya, amalan gaya hidup sihat. Cuba hindarkan daripada pengambilan kafein. Okay, cuba untuk
mematuhi prosedur rawatan yang kita terima daripada hospital, cuba untuk stay to the appointment, patuh kepada jenis rawatan apa semua, itu akan meningkatkan keupayaan kita untuk melawan tekanan. Dan selain daripada itu, jangan lupa kepada kesejahteraan rohani dan juga spiritual. Di mana kita sentiasa harus untuk muhasabah diri, tahu bahawa kita ada tempat bergantung. Ingat kepada Tuhan, ingat kepada Allah, dan juga sentiasa segarkan kita punya santapan rohani. Dengan buat ritual agama, mengikut agama masing-masing, ataupun kalau untuk Islam, baca Quran, sembahyang hajat, dekatkan diri kepada Allah. Itu adalah cara kita untuk balancekan kita punya keperluan rohani. Dan saya rasa itu saja. Next slide, terima kasih tak silapnya.